Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya melihat apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba untuk menuntut Anwar kemukakan bukti bahawa cukup majoriti ataupun cukup sokongan dan tidak sampai 24 jam apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun dilantik menjadi Perdana Menteri, akhirnya beliau membuat sidang media dan beliau terus mengumumkan bahawa kerajaan sendiri akan bawa usul uji keabsahan Anwar sebagai PM. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dia kata di sidang parlimen pada 19 Disember ini dengan agenda terawal ialah mengenai usul undi percaya ke atasnya. Ini baru gentleman, bukan macam Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi Perdana Menteri ikut pintu belakang, dah tahu ada perjanjian untuk Anwar jadi Perdana Menteri. Kamu potong corner, lepas tu kamu beli kata-kata yang ada, lepas tu kamu jadi Perdana Menteri, tidak berani buat usul undi tidak percaya sehinggalah jatuh. Inilah sikap Tan Sri Muhyiddin Yassin ni yang pada saya sangat hipokrit. Dan dia mengugut sana, mengugut sini. Ini dia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Orang-orang politik yang elit-elit politik ni tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi kalau dia turun ke kampung-kampung, manis mulut dia. Dia ni sebenarnya pada saya sangat kejam juga jadi pemimpin. Jadi nasib baik dia tidak jadi Perdana Menteri sekali lagi. Pada saya juga, beliau juga berbohong banyak kepada rakyat. Dan kita juga tahu bahawa apabila dia jadikan sebagai pemerintahan dia untuk buat lockdown, akhirnya dia buat pinjaman 600 bilion. Yang mana kita tak tahu kemana arah duit itu. Yang kita tahu vaksin saja. Saya harap kerajaan perpaduan yang ada ni nanti, siasat nih Muhyiddin nih, siasat Menteri KDN nih, mereka-mereka ini dulu bukan main lagi jago dia. Siasat juga tuh kementerian yang Azmin pegang tuh, yang dia kata berbilion-bilion, bertrilion-trilion yang dia bawa pelabur masuk tuh. Apa dia yang dia bawa? Jadi kita ni bukan berdendam, tetapi kita rakyat yang merasakan kesengsaraan pemerintahan mereka. Mereka naik dengan mandat rakyat yang mana melalui undi rakyat. Lepas tu bila jadi pimpinan, mereka angkuh, mereka sombong, mereka gunakan jentera kerajaan untuk menindas kita. Yang menjadi dalangnya tu pemimpin-pemimpin PAS tu. Jangan sekali-sekali bawa PAS tu masuk dalam kerajaan yang ada. Kalau PAS boleh menyelinap masuk ke dalam kerajaan kita ni, maka dia akan merosakkan. Itulah langkah Seretan tu bermula. Mulalah dia nak menceritakan kerajaan Melayu Islam dia. Kenapa dia buat kerajaan Melayu Islam? Kerana dia tahu ahli-ahli parlimen daripada kalangan orang Melayu ni, orang Melayu Islam yang ada dalam kerajaan PHS itu ramai. Jadi dia pandailah dia nak macam tu. Nasib baik kita dah pun ada RUU Anti-Lompat Parti ni. Kalau tidak, SD itu masih berjalan. Dan betapa dangkalnya pemimpin PAS sanggup bersekongkol juga. Yang mana dia tahu SD tak laku. En blok kena pergi kalau nak menubuhkan kerajaan. Inilah. Lepas ni saya harap pihak kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni boleh memperbaikikan RUU Anti-Lompat Parti itu. Yang lain RUU 355 biar PAS tu dengan labu-labunya, dengan labi-labinya. Kerana apabila jadi kerajaan dia tidak manfaatkan, dia jadi kerajaan. Dan akhir hari ini sibuk nak jadi kerajaan. Dan apa yang kita lihat apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengatakan bahawa pengurusi PN Muhyiddin Yassin siang tadi menegaskan perlunya kesahihan sokongan yang diterima ini dibuktikan di parlimen. Justru itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi, kerajaan bersetuju membuktikan keabsahan tersebut. Saya ingin menegaskan, menjelaskan di sini kita tetapkan sidang parlimen pada 19 hari bulan Disember dan usul yang pertama selain angkat sumpah adalah usul daripada kerajaan iaitu undi percaya di parlimen. Jadi bagi saya tidak timbul keresahan kita tentang keabsahan yang ada katanya. Dan terdahulu Muhyiddin juga dilaporkan mencabar Anwar mengemukakan jumlah sokongan yang dimiliki. Inilah mereka ni dah mabuk yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa dia kata dia ada 73 ahli parlimen daripada PN, GPS 22, BN 10, GRS 6, Parti Kesejahteraan Rakyat 1 dan Bebas 2. Kita tengok yang dia kata ni GPS 22 ni dah 22 orang, 23 dah GPS hari ni dah menyokong kepada Pakatan Harapan tu, kerajaan perpaduan. Begitu juga BN 10 orang ni siapa dia? Mana boleh individu? Dekat BN ni lah yang dia kantoi ni. Dia dekat BN ni dia tak boleh ambil individu, dia kena en block.
Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin ni dia pening kepala dekat tu ya, ataupun dia sengaja buat tak tahu kerana ada kemaruk sangat jadi Perdana Menteri. Tetapi dia boleh dia mengusul kat orang. Dia boleh dia ni. Sebab itu kalau kita lihat ya, Tan Sri Muhyiddin Yassin begitu hebat sekali Perikatan Nasional waktu dia berkempen dahulu, yang mana dia mainkan isu perkauman demi hanya segenggam kuasa, tetapi dia boleh memusnahkan negara ini kerana isu perkauman dan juga isu agama ni jika dimainkan dalam politik amat sangat-sangat berbahaya. Dan pada saya juga saya lihat apa yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional itu adalah tepat. Kerana yang nak memusnahkan parti UMNO itu adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan Tun dulu. Kerana waktu itu bersatu itu ditubuhkan untuk mereka nak memusnahkan UMNO, untuk mereka nak biar UMNO itu tidak ada lagi di arena politik negara ini. Tetapi hari ini apabila kita ada buat kerajaan perpaduan ini, dan kita lihat apabila UMNO juga ataupun Barisan Nasional komponennya yang menyokong kita untuk bersama-sama, kita dengar pula PAS sibuk nak masuk. Ini adalah satu yang kita lihat hari ini bahawa mereka ini dah gila dengan kuasa. Dan kita tahu pula awal-awal yang di-Pertuan Agong suruh bergabung, tapi dia tidak mau. Siapa suruh pergi hantar SD kosong? Hari ini nak bentuk kerajaan bukan pakai SD. Kerana sekarang ni gabungan politik itu yang diperlukan. Saya harap lepas ini diperbaiki lagi, dan akhirnya kalau gabungan-gabungan politik ini asalnya macam PN ataupun BN ataupun PH, siapa yang paling banyak, ada yang paling sedikit ini, nombor 2, nombor 3 tak boleh gabung. Yang nombor 1 saja jadi kerajaan. Habis cerita. Jadi tidak ada lagi pertelingkahan ataupun pertelagahan supaya tidak menyusahkan rakyat. Apa yang berlaku hari ini? Apa yang kita tengok, orang yang nombor 2 sibuk nak jadi kerajaan, sampai tak habis-habis lagi dengan isu SD. Orang angkat sumpah, dia sibuk pergi buat sidang media, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada keabsahan. Apa nak menderhaka dengan yang di-Pertuan Agong? Adapun majlis raja-raja telah pun membuat mesyuarat perjumpaan dan akhirnya menentukan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri yang ke-10 yang mereka lantik, tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin masih pertikaikan lagi. Datuk Seri Anwar Ibrahim datang menghadap tak bawa dia punya apa yang perlu, apa kekuatan dia, siapa yang menyokong dia, parti mana yang bersama-sama untuk membina, untuk menumbuhkan kerajaan. Apa itu pun Tan Sri Muhyiddin Yassin tak faham ke? Jadi sama-sama kita rakyat lihat, kita bernasib baik kerana kita lihat komponen yang menang banyak pun sebenarnya parti PAS. Bagaimana dia boleh menang saya tak tahu. Tetapi pengundi-pengundi di sana lebih tahu. Siapa yang berada di sana lebih tahu. Mungkin juga politik duit. Kerana saya dengar banyak bermain politik duit di sebelah-sebelah yang mana Kelantan dan Terengganu. Saya harap perkara ini kita apabila jadi kerajaan harus kita kaji kenapa PAS begitu banyak duit. So itu saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih.